Ulama terdahulu amat mengambil berat tentang Al-Quranul Karim. Mereka membacanya sepanjang malam dan juga membaca di waktu siang hari. Mereka memberi tumpuan juga kepada makna-makna Al-Quran, tadabbur makna dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Dan dengan kelebihan ini mereka mampu memimpin dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Antara amalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan zikir terbaik untuk mengingati Allah ialah ibadah membaca Al-Quran. Sama ada dengan beribadah, berfikir ataupun tadabbur. Ini kerana sesiapa yang lakukan perkara tersebut kepada Al-Quran, nescaya ia akan memandu manusia untuk taat kepada Allah dan mematuhi segala arahannya. Al-Imam Al-Ghazali dia menyatakan tentang kaedah tadabbur Al-Quran ini, apabila al-lisan yurattil, lisan lidah membaca, maka akal mesti berfungsi sebagai yufassir, mentafsirkan makna Al-Quran, dan hati pula mestilah al-qalbu yatta'id, yata'assar, dia mestilah ambil kesan daripada ayat yang dibaca. Tiga perkara ini mestilah berlaku seiringan. Lidah membaca, akal mentafsirkan makna ayat, dan hati mengambil pengajaran iktibar daripada ayat yang dibaca itu. Bentuk tadabbur ialah hati sibuk dengan tadabbur terhadap makna yang dilafazkan oleh lisan. Lalu ia mengetahui makna setiap ayat dan tidak melangkaui ayat yang lain sehinggalah dia mengetahui makna dan kehendak ayat tersebut. Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in, menyatakan, mereka menyatakan bahawa pandangan mereka sahabat terhadap Al-Quran itu adalah ra'au Al-Quran rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunahu bil-lail wa yunaffidhunaha bin-nahar. Mereka ini melihat Quran sebagai risalah-risalah daripada Tuhan mereka. Mereka tadabburnya di waktu malam dan melaksanakan arahannya di waktu siang. Dengan sebab tadabbur inilah timbulnya kesan mahabbah, rindu kepada Allah, takut, mengharap kepada Allah, taubah, timbulnya tawakal, redha, menyerah diri kepada Allah, syukur, sabar dan semua sifat yang menyebabkan hidupnya hati dan sempurnanya hati. Apakah jenis tadabbur? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, tadabbur mengenai kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran yang datang daripada Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bercakap demikian? Tidakkah mahukah mereka memikir isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datang bukannya dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati dalamnya banyak perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran. Jenis yang kedua, tadabbur mengenai pengajaran mengambil iktibar dari kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala nyatakan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Tadabbur dengan hukum hakam, sama ada berkaitan akidah, terkait dengan anggota tubuh manusia atau akhlak. Tadabbur tentang kefasihan bahasa Al-Quran, sastranya. Dan yang kelima, dia tadabbur ini boleh melembutkan hati dan memperoleh khusyu'. Ayat Al-Quran yang diturunkan menunjukkan perkara tersebut adalah banyak.
Antaranya ialah law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kesimpulannya ialah marilah kita, Al-Quran mengajak kita untuk tadabbur ayat-ayatnya. Firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran itu sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan orang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Wallahu a'lam.